Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin anda seorang PC enthusiast yang suka overclock processor sampai speed tinggi-tinggi tu, atau mungkin juga anda seorang PC gamer tapi anda tak suka turn off PC anda. Anda nak on je 24/7. Anda perlukan satu liquid cooler yang padu macam Cooler Master Liquid 360 Atmos. Ini adalah liquid cooler terbaru dari Cooler Master yang mana mereka buat khas kepada golongan yang suka jadikan PC mereka sebagai hamba abdi. Golongan yang suka guna PC tu kau-kau sampai dia punya prosesor, suhu prosesor tu tinggi melampau. Dengan adanya all-in-one liquid cooler ni, dia punya suhu prosesor akan jadi rendah punya lah. So, dalam video kali ni saya akan review liquid cooler terbaru dari Cooler Master ni. Macam biasa, saya akan tunjuk kepada anda apa yang anda akan dapat kalau anda beli dia. Kemudian saya akan kongsikan cara pemasangan dan pada akhir sekali, saya akan tunjuk dia punya performance macam mana. Maka inilah packaging Cooler Master Liquid 360 Atmos dengan warna purple yang kita kata sedikit pastel. Lepas tu ada dia punya design water block dekat sini. Ada branding Cooler Master. Untuk makluman anda, liquid cooler terbaru Cooler Master ni boleh digunakan dekat dua-dua processor. I mean untuk Intel pun tak ada masalah. Untuk AMD, AM5 pun okey sahaja. Jadi kalau anda beli dia, dapat sarung dulu, lepas tu dapat hard box ni. Kotak berat dan juga keras guys. Presentation dia memang totally berbeza dengan mana-mana all-in-one liquid cooler sebelum ni. Kalau sebelum ni kita boleh nampak yang dia punya susunan tu macam melingkar gitu. Lepas tu kotak-kotak berada dekat bahagian tengah, tepi sikit kan. Tapi kali ni anda boleh nampak lah memang teratur punya. Dia ada letak kotak untuk AMD socket, ada aksesori, ada Intel. Kemudian kita nampak dia punya water block dekat bawah sekali ni. Ada dia punya radiator dan juga dia punya kipas. Kita cabut satu persatu dahulu. Okey, dah ambil 3 kotak dekat tepi. Kemudian kita cabut dia punya main unit. Okey, first kali jom kita tengok apa yang ada di dalam 3 kotak yang dia bagi kepada kita. Kotak yang pertama, di dalam ni ada semua bracket untuk Intel. Dia bagi tahu yang dia punya cooler ni boleh digunakan dekat LGA 1200, 115X dan juga LGA 1700. Seterusnya ini pula kotak untuk AMD. Kita boleh guna dekat AM4 ataupun AM5. Untuk makluman anda, Cooler Master antara brand yang for sure dia punya liquid cooler boleh guna dekat AM5 tanpa ada sebarang masalah. Dan kotak yang terakhir campur semua benda, aksesori. Bila kita buka, first kali kita akan dapat dia punya warranty card, dan di bawah warranty card ni ada dia punya fan hub. Lepas tu ada dia punya thermal pad, which is dia bagi dia thermal paste, which is dia bagi kepada kita cryo fuzz. Lepas tu ada lagi bracket-bracket lain. Lepas tu di bahagian bawah ni, ini adalah hub-hub dia, kabel-kabel penyambung untuk connect dengan dia punya hub dekat bahagian bawah ni. Nanti saya akan tunjuk dia punya proses pemasangan macam mana. Tolak tepi semua kotak-kotak tadi. Jom kita tengok dia punya main unit. Okey, seperti yang anda dapat tengok sekarang, dia punya kipas ni dah pun pre-install dekat dia punya radiator. Model yang saya pilih ni adalah 360. Kiranya ada 3 biji fan 120mm. Ada juga versi 240. Dekat bahagian tepi dia punya radiator ni, saya tak pasti anda boleh tengok ke tak, dia ada tulis design by Cooler Master. And saya suka bagaimana mereka sambungkan ketiga-tiga kipas ni. Mereka dah tolong buat kepada kita kabel management. Jadi kita tak perlu nak fikir macam mana nak kasih kabel nampak kemas dekat dia punya radiator. Yang ni kita dah boleh abaikan. Kemudian saya pegang dia punya water block ni kan, saya dapati yang dia punya tube tebal, memang berkualiti guys. Dan yang menarik adalah dia punya water block dekat sini. Katanya apa yang ada di dalam water block ni kita boleh custom guna 3D printer. Yang ni saya tak try lagi. Nanti bila ada masa saya akan buat design saya sendiri. Oh ya, menarik dekat bahagian bawah ni, dia tak letak stiker biasa. Sebaliknya dia bagi stiker yang berwarna supaya kita tak terlupa untuk cabut. Benda simple tapi ramai orang yang terlepas pandang benda ni. Akibatnya bila pasang, tengok-tengok suhu prosesor pergi sampai 90 darjah. Walhal tak ada main game, tak ada buat apa pun. So pastikan bila nak pasang liquid cooler ni, anda kena cabut stiker yang ada dekat dia punya water block ni. Seterusnya jom kita pasang. Untuk projek kali ni saya pilih untuk pasang dekat prosesor Ryzen 7
H770X. Actually, dekat kotak dia ni, dia dah tulis dah. Dia dah tunjuk kepada kita cara nak pasang water block ke kita punya processor tu, and dia tulis juga apakah aksesori-aksesori yang diperlukan, macam bracket, dia punya penyambung, lepas tu dia punya pengetat, lepas tu dia punya screw, thermal paste, dan ada juga yang ni saya tak pasti apa dia, but ini adalah cara pemasangan dia. Simple sahaja guys. Di dalam kotak ni ada dua item, satu bracket untuk kita pasang dekat water block yang mana kita akan sambungkan dekat kita punya motherboard nanti, dan yang panjang-panjang ni adalah skru penyambung motherboard ke kita punya water block. First thing, kita ambil dahulu skru-skru penyambung ni, kita pasang dekat keempat-empat bucu. Kita just pakai base asal yang AMD bagi kepada kita. Okey, selesai pasang penyambung dekat keempat-empat bucu, seterusnya kita kena ambil bracket ni dan sambungkan dekat dia punya water block. And screw bracket ni ada dalam kotak aksesori. Okey, ini water block, masukkan bracket ke celah-celah dari tepi ni anda boleh nampak, masukkan ke celah-celah ni, kemudian ambil screw yang ada dalam kotak aksesori tadi, masukkan ikut bawah ni, kemudian ketatkan. Dia tak perlu pusing lama-lama, tak perlu pun. Dia sikit saja. Dia dah terus ketat. Alright. Kita ulang benda sama dekat side satu lagi. Masukkan celah-celah ni, ambil skru. Dan ketatkan. Alright, sekarang dah selesai pasang bracket ke water block ni. Tapi sebelum saya sambungkan semua ni ke motherboard, saya nak cuba buka dulu dia punya water block ni. Yang ni boleh buka. Lepas tu katanya bahagian ni pun kita boleh customize. Kita boleh guna 3D printer untuk buat design yang kita nak. Link untuk download projek-projek tu nanti saya cari dan letak dalam ruangan description box below. So, bila kita guna 3D printer, kita ubah benda Allah ni, kita letak balik dia macam ni. Then kita tutup, for sure di bahagian tengah-tengah yang logo Cooler Master, yang tu akan menyala. Even kita boleh customize lagi guna dia punya software. Now kita ambil kita punya motherboard tadi, then kita akan pasang kita punya water block dekat sini. But jangan sesekali lupa untuk cabut dia punya stiker. Dia dah buat warna purple dah, supaya kita tak terlepas pandang. Cabut dulu dia punya stiker ni, kemudian apa yang anda kena buat adalah ambil thermal paste yang dia bagi kepada kita. Ini Cooler Master Cryo Fuzz. Kalau beli mahal juga, kita letak seberapa banyak yang kita nak lah. Benda ni subjektif, dia bergantung. Yang penting dia kena dekat keseluruhan prosesor tu nanti. Jangan ada lopong kosong pun. And untuk soket, untuk prosesor Ryzen yang latest ni, problem sikit sebab kalau dia limpah, dia akan masuk dekat celah-celah ni. Dia tak adalah akan rosakkan kita punya prosesor, tapi tak cantik lah, tak elok, tak sedap mata memandang. Lepas dah letak thermal paste ikut kesesuaian kita, then kita akan pasang dia. Kita akan pasang dia macam ni. Letak sahaja, simple guys, simple, memang simple. Lepas tu ambil dia punya skru ataupun penutup ni, dia punya nut ni, letak dia punya nut, ketatkan ke empat-empat bucu. Guna tangan dulu guys, guna tangan. Screwdriver tu last kali bila kita nak betul-betul ketatkan dia. Sekarang guna tangan dahulu. Okey, sekarang water block pun dah ketat dekat prosesor. Seterusnya kita kena sambungkan semua kabel yang dia bagi kepada kita. Header macam ni, ini kita kena pasang dekat header fan untuk prosesor. Kemudian yang ada 3, 2 jauh sikit, satu ni, ini adalah untuk LED, untuk RGB kita. So, untuk fan ni biasanya kita kena sambung dekat header yang ada di bahagian atas motherboard kita. Cari yang ada tulis CPU fan. Kemudian kita kena sambungkan kabel-kabel kipas yang ada dekat radiator ni. Kita sambungkan yang RGB dahulu. Anda boleh tengok ada jantan betina dia. Just sambung-sambung macam puzzle, tak susah sangat. Mungkin untuk orang yang first time buat, dia takut sikit kan. Tapi tak apa, jangan risau. Dia tak berbahaya. Then ambil satu lagi dekat sini, sambungkan lagi.
Dia sambungkan jantan betina. Simple saja guys. Once dah sambung semua kabel LED RGB tadi, kita ambil splitter fan ni, kita sambung pula header fan. Ambil dari kipas yang paling belakang, cucuk masuk dekat sini. Kemudian ambil kipas yang kedua pula, cucuk dekat sini. Mana-mana pun tak ada masalah. Lepas tu ambil dari kipas yang ketiga pula. Ambil kipas yang ketiga, cucuk pula dekat sini. Yang ni nanti, yang depan sekali ni, yang satu ni, kita akan cucuk dekat kita punya motherboard. Maka persembahkan Cooler Master Liquid Atmos 360 all-in-one liquid cooler yang dah siap pasang. Memang lawa. Dia punya water block ni kita boleh customize guna 3D printer. Tak nak logo Cooler Master, tak nak ada branding Atmos, tak apa. Tak ada masalah, anda design sendiri. Banyak je servis 3D printing yang murah-murah dekat luar sana. Yang penting anda ambil dia punya 3D file tu dan anda ubah dekat situ. Actually, Cooler Master Liquid Atmos ni dikatakan produk Cooler Master pertama yang didaftar dalam software Cooler Master Control. Tapi ketika saya review, benda ni belum ready. So bila kita connect ke PC kita, dia just detect sebagai ARGB hub sahaja. But software CTRL ni quite nice sebab kita bukan sahaja boleh customize LED, tapi kalau nak pantau status semasa PC pun tak ada masalah. Interface dia memang menarik gila lah. Untuk projek kali ni, saya try cooler ni dekat AMD Ryzen 7 7700X yang TDP dia 105 watt. Processor ni memang well known panas, but Cooler Master Liquid Atmos 360 ni mampu jinakkan dia. Jangan risau, memang terbukti lah. Untuk idle temperature, CPU usage bawah 20% gitu, suhu dia 37 hingga 40 darjah. But then bila kita main game, suhu dia naik sikit tapi still dia dapat maintain bawah 60 darjah. Yang ni memang nice gila. Saya dah lenjan 2-3 jam, suhu memang maintain bawah dari 60 darjah. Ada ketika dia spike lebih dari 70, tapi dia macam spike yang sekejap saja. After that dia kembali normal bawah 60 darjah. Kipas dia pun bunyi tak kuat sangat. Kalau letak atas meja tak mengganggu lah. Memang okey sangat-sangat. That's why bagi saya performance Cooler Master Liquid Atmos 360 ni sangat nice. Sebagai penutup, memang performance Cooler Master Liquid Atmos 360 ni padu lah. Tapi kalau anda gamers biasa mungkin dia overpriced sikit. Kalau anda ni memang hardcore gamers ataupun anda memang PC enthusiast, anda memang patut beli Cooler Master Liquid Atmos 360. Dia punya aksesori bukan sahaja banyak, lepas tu cara pasang simple. Anda boleh je beli online, kemudian sampai anda pasang sendiri, insya-Allah tak ada masalah. Dia punya cara pemasangan tu betul-betul straightforward dan user friendly. Design pun lawa, siap boleh customize lagi. Dia punya water block, nak letak muka anda sendiri pun tak ada masalah. Dan yang paling penting, performance dia memang terbukti mantap lah. That's why saya recommend anda beli Cooler Master Liquid Atmos 360. Kalau anda berminat untuk beli cooler ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.